Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. نبدأ هذا المجلس بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan kepada kita pada malam ini dapat sama-sama berada untuk kita laksanakan perintah Allah solat fardu maghrib berjamaah, dan kita berkesempatan untuk terus sementara menunggu isyak kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati atas usaha dan amal yang kita lakukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah taala. Jadi alhamdulillah kita juga syukur kepada Allah kerana kapasiti bilangan jemaah masjid semakin ditambahlah sehingga ke 120 jemaah. Jadi harap kita dapat peluanglah untuk hadir solat Jumaat dan juga sembahyang fardu. Sembahyang fardu pun sama kapasitinya sehingga 120. Ini tak sampai lagi ni. Harap kita dapat penuhkanlah peluang itu. Jadi tuan-tuan mati Allah Ta'ala, kita dah pun masuk bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita dapat memasuki bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sama-sama kita doakan. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah sinar kita dapat ruang untuk beribadat lebih berbanding pada PKP tahun lepas, Ramadan kita. Baik tuan-tuan, malam ni kita sambung kuliah kita tafsir juz amma. Kita masih berada surah Al-Mutaffifin. Kita masuk malam ini sambungan pada muka surat 109. Kita habis pada muka surat 108 pada bulan yang lepas. Di malam ni kita sambung pada muka surat 109. Baik, Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan kaum Syuaib disebabkan mereka mengurangi timbangan dan sukatan orang lain setelah Nabi Syuaib mengulangi nasihat kepada mereka. Dengan katanya dalam ayat surah Hud. Tuan-tuan nanti boleh yang ada kitab boleh take note di situ, tulis dalam surah Hud
ayat 84 hingga 95. Itu kisah kaum Nabi Syuaib. Daripada Nabi diutuskan, sehinggalah keingkaran kaum Nabi Syuaib, sampailah bagaimana kaum Nabi Syuaib ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kaum Samud sebelum daripada mereka. Baik, firman Allah Taala dalam surah Hud itu ayat 85 itu, wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qista wa la tabkhasun nasa asya wa la tanqusul mikyala wal mizan. Wahai kaumku, sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu mengurangkan sesuatu hak orang lain, dan janganlah kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Jadi kita masih lagi membicarakan tentang bagaimana Allah Ta'ala mencela, melaknat orang-orang yang mengurangi timbangan dalam perniagaan. Kisah ini bukan sekadar disebut dalam surah Al-Mutaffifin. Bahkan dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam surah yang sebelumnya itu mengenai kisah kaum Nabi Syuaib, iaitu penduduk kota Madian. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Nabi Syuaib ini diutuskan kepada penduduk kota Madian. Biasa mana-mana rasul utusan Allah, sama. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Itu asal. Semua utusan Allah akan mengajak umatnya untuk sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk kaum penduduk Madian ini khusus selepas diajak menyembah Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qis. Wahai kaumku, sempurnakanlah sukatan dan timbangan kamu. Bagaimana Allah Ta'ala datangkan satu perintah melalui Rasulnya, Nabi Syuaib AS, yang mana perintahnya dicatat dalam Al-Quran, suruh supaya sukatlah timbangan itu dengan tepat, dengan adil. Maknanya khusus, amal perbuatan itu khusus. Menggambarkan seolah-olah dia satu yang menjadi kebiasaan bagi penduduk Madian ketika itu, dengan amalan tidak menepati sukatan timbangan itu. Sehingga ayat itu sebiji Allah tuliskan dalam Al-Quran tentang perbuatan mereka yang mengurangi timbangannya. Jadi bukan baru je tuan-tuan. Bahkan semenjak zaman Nabi Syuaib lagi dah ada dah amal ataupun perbuatan mengurangi timbangan ini. Dan berterusan sampai hari ini. Ada saja orang yang menipu dalam timbangan. Nabi Syuaib melarang perbuatan ini tuan-tuan. Allah rakam dalam Al-Quran. Macam-macam Nabi Syuaib sebutkan kepada kaumnya. Namun tak ada apa-apa respon daripada kaumnya, melainkan mereka tak ambil pot pun. Sampai dia orang kata, kalau tak kerana kamu, Nabi Syuaib ni daripada keluarga yang dihormati di kalangan penduduk mereka itu. Kalau tak kerana kamu ni dari kalangan keluarga yang dihormati, nescaya kami dah lemparkan kamu dah. Ini kata kaum dia kepada Nabi Syuaib AS. Sampai peringkat itu. Yang bercakap itu adalah Nabi utusan Allah. Bukan ketua kampung. Bukan ketua kaum, tak. Nabi utusan Allah. Mereka boleh cakap begitu kepada Nabi Syuaib. Kalau tak kerana kamu ni keluarga yang dihormati, keturunan yang dihormati di sini, nescaya kami dah lemparkan kamu dah. Itu kata-kata kaumnya kepada Nabi Syuaib AS. Kemudian akhirnya Allah Ta'ala musnahkan kaum Nabi Syuaib ini, sehingga mereka jadi sebagaimana penduduk-penduduk kaum Samud. Kaum Samud ini diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Saleh. Wa ila Thamud akhahum Salihah. Pun sama juga. Apabila mereka ingkar, enggan, akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala musnahkan kaum mereka. Allah rakamkan
ka'allam yaghnau fiha ala bu'dan limadiyana kama ba'idat Thamud. Seolah-olah mereka ni tak pernah duduk kat situ. Maknanya musnahnya mereka ini seolah-olah mereka tak pernah duduk situ. Kama ba'idat Thamud. Mereka ni dihancurkan, dimusnahkan, jadilah sebagaimana kaum Samud sebelum daripada mereka. Ini cerita yang Allah rakamkan tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Maknanya amal perbuatan mereka tu ada. Zaman Nabi SAW ada di Madinah. Sehingga turun surah Al-Mutaffifin ini. Zaman sekarang ni pun masih ada lagi. Masih ada lagi. Walaupun berbagai-bagai yang kita, pendekatan yang kita gunakan. Mungkin dengan akta, sukat dan timbang dan sebagainya lah. Tapi masih lagi ada. Ya. Baik, itulah tuan-tuan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kaitan antara surah Mutaffifin dan juga ada ayat lain tentang perbuatan mengurangi sukatan dalam timbangan. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran kepada orang-orang yang menipu dalam timbangan dengan firman-Nya, ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Ya. Tidakkah orang-orang itu yakin bahawa mereka akan dibangkitkan pada satu hari yang besar, iaitu hari ketika manusia bangun menghadap Tuhan sekalian alam. Tuan-tuan, walaupun ayat ini cerita tentang perbuatan, tingkah laku yang dilaknat oleh Allah, iaitu mengurangi timbangan. Maknanya curang dalam hak orang lain. Ia juga membawa maksud. Syekh Utsaimin menyatakan ini adalah contoh kecurangan manusia dalam menunaikan hak. Ini dari sudut perniagaan. Sebenarnya ia juga membawa maksud kepada benda-benda yang lain. Termasuklah apa yang ada pada kita. Kita nak hak kita ditunaikan. Tetapi kita sendiri belum tentu menunaikan hak kita. Termasuklah dalam hal contohnya urusan kerja kita. Kita nak majikan bagi apa-apa macam ni pada kita. Kami nak begini. Ya, gaji nak macam ni. Tetapi bagaimana hak kita, adakah kita dah tunaikan hak kita sebagai seorang pekerja? Buat kerja, time-nya bagus, berdisiplin. Buat kerja dengan penuh keikhlasan, buat kerja bagai-bagai. Jadi untuk keuntungan kita, kita minta macam-macam. Tapi yang kita punya hak yang perlu kita tunaikan, kita tak ambil kisah. Sama juga sebagai suami dengan isteri. Minta macam-macam isteri. Isteri kena patuh pada suami. Kau tahu tak kalau kau tak taat kepada suami, neraka kamu, ketaatan kamu ni berpindah daripada ayah kepada seorang suami. Pada dia tu dia cakaplah kata supaya tunaikan hak dia. Tapi dia sendiri adakah tunaikan hak? Ya? Kamu sebagai suami ketua keluarga, kamu ada bagi nafkah tak? Kamu sebagai ketua keluarga, kamu ada bertanggungjawab tak kepada anak dan isteri? Kamu sebagai ketua keluarga, adakah kamu didik anak-anak dan isteri? Tanya balik. Ya? Maknanya pada kepentingan dia nak macam-macam. Tapi dia lupa hak dia sendiri, adakah dia tunaikan. Itu maksud yang boleh dipahami dalam semua sudut. Sebab itu ayat ini Allah Ta'ala sebutkan, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Kamu tak tahu ke bahawasanya nanti ada satu hari kebangkitan yang akan dipersoalkan semua benda yang kita lakukan. Semua benda yang kita lakukan. Makna kata bukan kata hal berniaga sahaja akan dipersoalkan Allah Ta'ala. Semua amalan kita, sama ada amalan seharian kita, amalan kehidupan kita bersendirian, amalan kehidupan kita secara berjamaah, bermasyarakat, semuanya akan dipersoalkan di akhirat kelak, pada hari kebangkitan. Ya. Jadi sebab itu ayat ini digabungkan dengan satu ayat yang bersifat umum, menceritakan bahawa kamu takutlah nanti satu masa akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala
Di dunia mungkin kamu boleh lepas, kamu tipu orang. Kamu tipu orang berniaga, kamu tipu timbangan, kamu tipu orang lain. Tapi di akhirat kamu jangan lupa Allah Ta'ala akan pertimbangkan balik amalan-amalan yang kamu lakukan. Ya. Ayat ini kalau dihitung hampir sama dengan ayat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini cerita tentang bagaimana tingkatan rasa takut seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berada pada kedudukan khafa maqama rabbih, takut dengan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia melawan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Dia akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi penentu apa yang kita buat di sini terkait dengan di hari kebangkitan. Kalau kita beriman kepada hari kiamat, nescaya kita akan buat sesuatu memikirkan kesannya di hari kiamat. Ya, serupa sebagai seorang pelajar contohnya tuan-tuan. Ya, belajar. Dia tahu kalau dia tak bersungguh-sungguh dia belajar akan memberi kesan pada hari perhitungan dia bila exam. Ini SPM nak dekat. Minggu depan ni SPM. Dia tahu kalau aku tak belajar sungguh-sungguh ni, walaupun dengan norma baru ni belajar guna online ni, lah ni belajar online ni. PDPR. Ya, tak sungguh-sungguh kesan dia nanti tu. SPM nanti susah nak jawab. Tu. Kalau dia yakin begitu, insya-Allah dia akan usahakan yang terbaik untuk exam ni. Kalau untuk amalan kita pun begitulah tuan-tuan. Kalau kita yakin kita nak dapat yang terbaik di akhirat kelak, maka kita bersungguhlah di dunia ini dengan amal kebaikan kita. Kerana ia akan menentukan amalan kita di akhirat kelak. Sama ada syurga ataupun sebaliknya. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Quran, kullu nafsim bima kasabat rahina. Ya. Setiap daripada kita nanti tidak akan terlepas tentang amalan buruk yang kita telah lakukan. Kullu nafsim bima kasabat rahina. Ingat, ya, bukan kata curang dalam berniaga sahaja. Apa jua dosa dan maksiat yang kita lakukan di dunia ini tidak akan terlepas di akhirat kelak. Kullu nafsim bima kasabat rahina. Semuanya akan diperkira satu-satu oleh Allah Ta'ala. Kalau orang berniaga tuan-tuan, dia akan buat kira-kira bila dah cukup ujung bulan contohnya. Kalau niaga kecil-kecil ni tak ada kot rasanya, niaga besar-besar lah. Niaga kecil-kecil ni ikut dah lah, berapa yang ada duit tu ada, dapat untung-untung bersih itulah. Tapi yang niaga besar-besar, syarikat besar-besar ni, dia akan ada report tahunan. Ya, berapa pendapatan setahun, berapa perbelanjaan keluar, dia akan dihitung. Ya. Termasuklah kita kalau kata yang kerja ada pendapatan ini, akan dihitung. Layak bayar cukai pendapatan, kena cukai. Panggil. Kenapa kamu ni dah layak bayar cukai tapi kamu tak bayar? Contoh. Dia akan dihitung. Di dunia pun kita dah nampak dah. Benda dunia ni pun kita akan dihitung tuan-tuan. Nak pencen. Dia cek balik buku sebih daripada start mula kerja sampai pencen ni. Kadang-kadang ada benda yang kita terlepas pandang rupanya, kena bayar balik. Ada benda yang mungkin contoh kita cuti tanpa rekod ke, cuti apa benda yang sepatutnya mungkin ada masalah teknikal, kita kena bayar balik. Itu perkiraan dunia tuan-tuan. Cek balik tengok, okey layak dia dapat berapa, dia dapat untuk apa ni GCR ni berapa dia perlu dapat. Tengok balik. Dia akan semak. Nak pencen, itu pencen dunia tuan-tuan. Haji Dahlan baru pencen, baru tak barulah. Senang ke susah haji nak pencen ni? Selesaikan urusan ni. Macam-macam hairnya. Ya. Itu perkiraan dunia tuan-tuan. Ya. Yang taklah berapa sangat. Walaupun besarlah juga pencen ni, besarlah juga kan.
akhirat dah tentulah lagi. Semua tak akan terlepas, tuan-tuan. Kita akan dipertimbangkan, dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maksudnya, apakah tidak terlintas di pemikiran orang-orang yang menipu dalam timbangan bahawa mereka akan dibangkitkan dan akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang mereka lakukan? Ya. Mereka menipu ni, seronok menipu. Ya. Seronok menipu sebab dapat untung yang besar. Ya. Mereka seronok menipu ni, adakah mereka tak menyangka sampai masa nanti Allah Ta'ala akan panggil, Allah Ta'ala akan perkira balik amalan kamu ni. Kalau kamu sebagai orang Islam, sudah pasti kamu kena beriman dengan hari kiamat. Hari kebangkitan. Perhitungannya itu ada. Ya. Jangan sampai kerana tenggelam dengan kenikmatan, dia untung banyak, hasil dia menipu meniaga, hasil dia menipu orang ramai, maka dia lupa bahawa ia akan dinilai oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Ya. Apakah mereka tidak takut peristiwa kebangkitan semula dan berdiri di hadapan Tuhan pada hari yang sangat dahsyat? Hari ini pun, tuan-tuan, sementara nak nunggu, walaupun orang kata, ni saja contoh je lah, air sinar ni dah tak ada syarat lah. Ya, tak ada syarat lah. Dulu syarat macam-macam. Tapi nak nunggunya, dia kata, ya, nak nunggunya. Bukan yang ni cerita nunggu di hari kebangkitan tu. Ni nak nunggu yang dunia punya habuan ni pun macam-macam kerenah manusia. Ada yang dah hilang sabar, ada yang maki hamun lah. Siapa ke yang ikon perempuan tu? Siapa ke nama dia yang dalam tu, apa ke nama? Orang maki hamun lah, macam-macam lah. Ada yang perangai pula, aku dah dapat, hang tak dapat lagi. Sudah. Dia perangai pula kawan. Ya, panas hati tuan-tuan. Ya. Kau cakap senang lah. Aku ni bukannya kerja tetap. Udahlah kena buang kerja, kena cari usaha kerja sendiri pula lagi. Inilah duit yang aku ada, susah pula tu nak dapat duitnya. Macam-macam. Mentara nak nunggu itu pun kita dah rasa macam Allah, macam-macam. Debaran dia. Ini apatah lagi berdiri di hadapan Allahu Rabbul Jalil. Ya. Ada satu kisah, tuan-tuan, dinukilkan oleh Az-Zahabi. Dia kata pada satu ketika Khalifah Al-Mahdi, Khalifah Abbasiyah, dia daripada Baghdad pergi ke buat haji lah, mengerjakan haji, kemudian pergi ke Masjid Nabawi lah, ziarah. Bila masuk ni, khalifah biasalah. Khalifah ni pemimpin ni. Bila dia masuk je masjid, orang semua berdiri. Ketua kan. Daripada ramai-ramai yang berdiri ni, ada seorang tak berdiri. Ya. Namanya Ibnu Abi Zain. Ramai-ramai ni semua berdiri, seorang tak berdiri. Berdiri itu sebenarnya mungkin tanda hormat je lah kan. Walaupun hakikatnya dalam masjid. Kan? Dalam masjid, tak payahlah terlalu nak protokol sangat dalam masjid. Tapi tak apalah, mungkin itu situasinya. Khalifah ini, kalau situasinya sekarang ni, dia bukan pangkat sultan atau agung. Sebab sultan tu hanya wilayah negeri saja. Agung tu negara saja. Khalifah ini, wilayah. Boleh sampai ke Andalusia. Maknanya kalau ikut sekarang ni, dia melepasi beberapa negara. Dia punya kuasa dia tu. Maknanya lagi besar lah. Amirul Mukminin. Jadi dia punya, kita kata macam ketua bodyguard ke, ketua pengiring dia lah. Ya. Dia panggil lah yang tak berdiri tadi. Ibnu Abi Zain. Dia kata, kum, bangun. Haza Amirul Mukminin. Ini Amirul Mukminin. Kamu tak hormat ke?
Ni sebab ada kaitan dengan ayat ni tadi. Ya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, ayat ni. Ya. Dia kata tak bangun. Dia kata apa? Dia jawab, innama yaqumun nas lirabbil alamin. Sungguhnya manusia hanya akan bangun di hadapan atau bangkit di hadapan Allah, Tuhan sekalian alam. Tu. Ya. Bila dengar tu Amirul Mukminin tadi, Khalifah Al-Mahdi, dia kata okay, cukup. Dia cakap dengan bodyguard dia tu lah. Dia punya ni. Cukup. Ya. Kata-kata beliau ini, Khalifah cakap, kata-kata beliau ini yang kata innama yakumun nas lirabbil alamin telah membuat bulu roma dan rambutku tegak. Tuan-tuan faham tak maksudnya? Faham tak? Maksudnya ayatnya itu membuat dia rasa sentap lah. Macam orang kata tersentak. Gerunnya. Mungkin dia baru sedar bahawasanya kerdilnya manusia itu. Kita ni apa yang menyebabkan bulu roma kita naik? Apa dia? Kalau cerita pasal azab, naik tak bulu roma kita? Tak ada rasa apa pun. Siap tidur lagi ada. Apa ustaz cerita tak aku pun tak faham. Aku dah ngantuk tidur je lah. Amirul Mukminin, bila orang kata aku tak bangun, aku hanya innama yakumun nas lirabbil alamin, aku hanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan dia rasa tersentak, naik bulu roma dia. Tuan-tuan, itulah jiwa seorang yang ada hati ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa dia ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni belum tentu. Bacalah khutbah Jumaat, ittaqullah. Tak ada benda. Main handphone lagi ada. Penatlah khotib tu, ittaqullah. Sedangkan seruan takut kepada Allah. Takwalah kepada Allah. Tak ada apa. Makan pisang, relax belakang. Apa tak ada heran. Okey. Baik. Okay. Apakah mereka tidak takut peristiwa kebangkitan semula dan berdiri di hadapan Tuhan pada hari yang sangat dahsyat, menggerunkan, serta banyak kesengsaraan dan keduniaan, dan kemudiannya sesiapa yang rugi akan dimasukkan ke dalam neraka yang panas. Kita semua tak pernah lalui situasi hari kebangkitan. Tak ada siapa pun yang boleh angkat tangan, Ustaz, saya dah pernah pergi dah hari Padang Mahsyar itu, macam ni keadaannya, tak ada. Tak ada siapa boleh cerita. Melainkan kita dapat berita daripada ayat Quran, daripada hadis Nabi SAW. Satu ketika Muaz bin Jabal tanya kepada Nabi SAW tentang ayat dalam surah An-Naba, ayat yang ke-8. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari ditiupkan sangkakala kedua. Maknanya selepas sangkakala pertama manusia habis semua, sangkakala kedua manusia dibangkitkan. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Selepas ditiupkan tiupan sangkakala yang kedua ini, manusia akan dibangkitkan dalam keadaan berbaris-baris. Muaz bin Jabal lantas bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, apakah maksud ayat ini? Manusia dibangkitkan dalam keadaan berbaris-baris. Maka Nabi SAW jawab dalam keadaan menangis. Kerana apa? Nanti di hari kebangkitan nanti, manusia akan dibangkitkan dalam keadaan yang berbagai-bagai. Disebutkan dalam riwayat. Ada 12. Ada 12 jenis manusia yang akan dibangkitkan mengikut barisan ni, macam kumpulan-kumpulan dia. Yang pertama, akan ada yang dibangkitkan dalam keadaan tidak ada tangan dan kaki. Tuan bayang, kita hidup sempurna anggota, dibangkitkan di akhirat dalam keadaan tidak ada tangan dan kaki. Bagaimana nak berjalan? Mereka ini ialah orang-orang yang menyakiti hati jiran.
Maksudnya setiap satu perbuatan kejahatan yang kita lakukan ada kesan di hari kebangkitan. Semua tu dah disebut oleh Nabi, dah disebut oleh Al-Quran. Sama ada kita percaya dan kita bersungguh mengelakkan benda itu daripada berlaku, ataupun kita buat indah tak indah. Alah, tak apa, sampai masa kan masuk syurga juga. Yang kedua, ada yang dibangkitkan wajahnya seperti khinzir. Ya. Mereka ini ialah orang yang meringan-ringankan sembahyang. Meringan sembahyang ni maksudnya apa? Sambil lewa sembahyang. Tak sembahyang lagi teruklah. Mungkin dia sembahyang, atau mungkin sembahyang, kejap sembahyang, kejap tidak. Sembahyang itu menantilah, agak-agak nanti dah nak masuk isyak kan, baru sembahyang maghrib. Jimat air sembahyang. Ambil lewa tentang sembahyang. Ada yang ketiga, manusia yang akan dibangkitkan dalam keadaan bentuk seperti keldai. Ya. Iaitu mereka yang enggan mengeluarkan atau membayar zakat. Yang keempat, ada dari kalangan mereka nanti yang dibangkitkan dalam keadaan darah memancut-mancut. Ya. Darah keluar memancut-mancut. Mereka ini yang berdusta dalam jual beli. Yang kelima, ada yang akan dibangkitkan dalam keadaan bau busuk seperti bangkai. Bau busuk seperti bangkai. Ya. Mereka ialah orang-orang yang menyembunyikan kederhakaan kepada Allah Ta'ala. Supaya manusia tak tahu. Maknanya, dia buat dosa dalam keadaan senyap-senyap supaya manusia tak tahu. Yang keenam, kepala yang terputus. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan kepalanya terputus daripada badan. Ya. Mereka ini ialah orang-orang yang memberikan penyaksian palsu. Yang ketujuh, ada yang dibangkitkan dalam keadaan tanpa lidah. Ya. Mereka ialah orang-orang yang enggan menjadi saksi kebenaran. Yang ketujuh, ada yang akan dibangkitkan dalam keadaan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Ya. Siapa mereka? Iaitu mereka yang makan harta anak-anak, mereka yang melakukan perzinaan. Yang kesembilan, ada yang akan dibangkitkan dalam keadaan muka yang hitam gelap. Ya. Iaitu mereka yang makan harta anak-anak yatim. Yang ke-10, ada yang akan dibangkitkan dalam keadaan sopak kusta pada kulit badannya. Mereka yang menderakai ibu dan bapa. Yang ke-11, ada yang akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Mereka-mereka yang minum arak. Satu yang akan bangun, dibangkitkan dalam keadaan yang sejahtera, iaitu orang yang dibangkitkan dalam keadaan ibarat bulan purnama, bersinar-sinar. Ini bukan air sinar. Bersinar-sinar ibarat bulan purnama. Akan melintasi titian sirat sepantas kilat. Iaitu orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh semasa mereka berada di atas muka bumi. Tuan-tuan, pilihan semua ada di tangan kita. Kita nak bangun nanti di akhirat dalam keadaan buta ke? Kita nak bangun dalam keadaan tak ada kepala ke? Kita nak bangun dalam keadaan tak ada tangan ke? Tak ada lidah ke? Dalam keadaan bau yang busuk badan kita ke? Semua telah dinyatakan. Kalau kita rasa, kita dah tahu bahawa kalau memakan harta anak yatim, kita akan dibangkitkan kelak dalam keadaan wajah yang hitam gelap. Kalau kita dah tahu bahawa kalau kita enggan mengeluarkan zakat, tak mau bayar zakat yang dah diwajibkan kepada kita, akan dibangkitkan dalam keadaan wajah seperti keldai. Kita dah tahu semuanya itu, tapi kita tetap buat juga. Di mana keimanan kita kepada hari akhirat? Ya, itu 12 yang disebutkan. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Hari apabila ditiupkan sangkakala, kedua itu manusia akan dibangkitkan mengikut barisan-barisan. Inilah dia kategori manusia yang akan dibangkitkan nanti.
Jadi tuan-tuan, kita beringatlah bersama supaya kita buat yang terbaik demi hari kebangkitan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ia merupakan hari manusia bangun tanpa berkasut dan telanjang dalam suasana yang sukar dan genting. Menantikan araan, pembalasan dan isap Tuhan sekalian alam. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa penipuan dalam timbangan serta balasannya yang dahsyat. Di hari akhirat nanti, ada satu riwayat lain menyatakan 3 kategori manusia di padang mahsyar. Tadi dibangkitkan, ini kategori manusia. Yang pertama, manusia yang akan diberikan kenderaan untuk melintasi titian sirat, diberikan makanan, maknanya tak ada masalah. Walaupun dia berada dihimpunkan dalam keadaan padang mahsyar yang panas terik, ada yang berenang di lautan peluhnya dan sebagainya, dia tak ada masalah. Itulah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua, orang yang akan berjalan dan berlari. Maknanya dia tak ada kenderaan. Yang tadi pertama, dia berikan kenderaan. Yang kedua, berjalan dan berlari. Iaitu mereka-mereka yang melakukan dosa dan maksiat. Yang ketiga, orang yang diseret mukanya. Ambil jalan, diseret. Itulah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua gambaran-gambaran, tuan-tuan, bagaimana dahsyatnya hari kebangkitan. Kalau kita tidak ada rasa keinsafan, kesedaran, wallahu alam, tuan. Sama macam sekarang lah. Ibarat kita gambarkan sesuatu penyakit itu, komplikasi dia punya kesan dia besar. Kementerian Kesihatan macam-macam kempen. Contoh, tuan-tuan. Bagaimana merokok itu kesannya cukup besar. Paru-parunya hitam. Dia bubuh gambar paru-paru letak kat kotak rokok. Orang tak heran juga. Beli tu tak beli. Orang tak heran. Tulis merokok membahayakan kesihatan. Orang tak heran. Orang beli juga. Maknanya keinsafan tu tak ada. Macam ni lah. Ceritalah teruk bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Keinsafan, kesedaran tu tak ada. Orang buat je. Akhirnya orang dah, bahasa orang kata apa, dah lali. Mangli orang kata, bahasa utara kata. Mangli lah. Tak ada apa. Dia beli, dia buang kotak tu, buh dalam bekas lain. Apa ada hal kata dia. Tak ada hal. Kalau nak cerita tak ada kesedaran lah. Depan mata pun takkan jadi apa. Tapi macam ni, kita baca Al-Quran ni, cerita hari kebangkitan ni hari-hari. Baca. Subuh Jumaat, kita baca surah Sejadah, surah Insan. Sejadah, Insan. Tiap-tiap minggu. Isi kandungan surah tu, cerita ada kaitan dengan hari kiamat juga. Bila mereka dah dengar, dah tengok dah situasi hari kiamat nanti, mereka nak balik semula dah ke dunia nak beramal. Tapi tak boleh buat apa. Allah dah cerita dah. Tiap-tiap minggu kita cerita benda tu. Baca, imam baca. Tapi tak ada rasa apa juga pada kita, tuan-tuan. Bahkan ada di kalangan kita yang berbangga pula melakukan dosa. Terus berterusan menayangkan dosa dengan gembira, bersukaria dengan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Okey, baik, itulah kedahsyatan dia di hari kebangkitan yang kita harus sedar. Baik. Allah Subhanahu wa taala menggunakan apatah lagi ia mengandungi unsur khianat terhadap amanah dan memakan hak orang lain. Menipu, berniaga, khianatlah. Sepatutnya itu hak dia, tapi kita tak bagi. Menipu dalam timbangan. Itu hak dia. Kenapa kita tak bagi? Itulah salah satu ciri-ciri munafik. Wa iza tuminu khana, apabila diberi amanah dia khianat. Menipu dalam niaga. Allah Subhanahu wa taala menggunakan untuk mereka perkataan ulaika, iaitu mereka itu, iaitu ganti nama untuk jauh. Sedangkan dia baru sahaja menyebut mengenai mereka ini. Ini bagi menunjukkan bahawa amat jauh
untuk mereka mengambil pengajaran. Malah mereka amat jauh daripada darjat kemanusiaan itu sendiri. Ya. Allah guna perkataan ulaika, mereka. Nak cerita mereka ni kata ganti nama jauh. Dia tak ada di sini. Dia orang, istilah kita bahasa. Dia orang ini, mereka tu dia tak ada sini. Bila saya kata mereka tu, maknanya dia bukan di sini lah. Dia tak ada di sini. Mereka. Ya. Nak cerita mereka ni jauh. Di dunia pun mereka dah jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Keingkaran, keheranan, perkataan zon, yakni sangkaan, menggambarkan hari itu sebagai besar, di mana manusia berdiri di hadapan Tuhan sekalian alam. Semua ini menunjukkan dengan jelas betapa besarnya dosa tersebut. Orang-orang yang menipu dalam timbangan ini, sekiranya mereka dari galangan orang-orang Islam, maka perkataan zon memberi makna yakin serta mengetahui. Sekiranya mereka adalah orang-orang kafir yang mengingkari kebangkitan semula, maka perkataan zon memberi maknanya yang asal, iaitu sangkaan. Allah sebut, ala yazunnu ulaika. Zon itu, dia ada 3. Satu yakin, satu zon, satu syak. Yakin 100%. Itu kalau nak faham je lah bezaan dia. Zon ini, dia tak sampai 100%, dia tak sampai tahap yakin. Tapi dia lebih 50%. Maknanya anggaran dia lah, dia tak ada persen sebenarnya. Kita nak mudah faham je. Syak ini dia tengah-tengah. 50-50. Jadi Allah kata, ala yazunnu, mereka ni tak menyangka ke? Allah tak sebut, boleh je Allah sebut, mereka ni tak yakin ke dengan hari kebangkitan? Maknanya kalau mereka ni semata-mata, kita kata apa? Zon ni macam prasangka, dia sangka-sangka lah, dia rasa-rasa. Kalau kamu rasa kiamat tu betul-betul dahsyat, akan ada hari kebangkitan, dipersoalkan oleh Allah amalan kita, itu pun dah memadai, dah kamu bersedia dengan amalan, jangan menipu, jangan curang dalam dan sebagainya. Maknanya semata-mata zon pun dah madai, tapi zon pun tak ada. Maknanya dia tetap buat dusta, dia tetap buat curang itu. Maknanya apatah lagi yakin, dah tentulah tak ada. Dia contohnya gini tuan-tuan, bahasa mudahnya. Ya, kita naik motor, orang cakap, ni cik, depan tu ada roadblock, ada polis. Contoh. Kita yakin ada polis ke tak, tuan-tuan? Atau dia macam zon aja? Yakin ni 100%. Zon ni 75%. Lebih kurang lah. Atau kita syak lah. Tak ya, tak hidak. Ya? Kadang-kadang kita tengok yang bercakap ni siapa? Kalau yang cakap ni memang jenis kita kenal, dia ni kaki putar alam punya. Memang kita letak syak je lah. 50-50 je lah. Tapi yang lalu tu contoh kawan kita, Pak Imam pula kan. Ya? Ji, mana Ji? Nak ke Pekan? Oh, jangan Ji. Hati-hati depan tu ada roadblock tu. Ni PKP ni bukan boleh keluar lebih 10 km. Contoh je lah kan. Oh, betul juga ni. Pak Imam ni dia memang hari-hari keluar. Dia tahulah. Dia zon. Lepas tu kita jalan ke depan, dia tak pergi yakin lagi 100%. Sebab dia pun tak nampak lagi betul ke ada. Entah-entah dia sampai-sampai dah balik ke, roadblock tu dah tak ada ke. Dia baru zon je. Dia pun jalan. Ish, ada ke tak ada ni. Dia memfikir aku ada ke, okey, lesen ada, rotek semua okey. Jalan. Ya? Dia jalan, dia nampak betul-betul roadblock depan mata dia. Memang betul ada orang tahan, ada polis dan sebagainya. Barulah ketika itu datang 100%. Yakin itu. Itu perumpamaannya. Ya. So kalau kata peringkat zon tadi pun dia dah ambil rasa, oh iya ke? Alamak, aku punya rotek ni mati dah pula, aku sebenarnya tak perasan rotek. Dia masih biasa macam tu lah. Bila tak kena tahan, kita tak tahu. Bila tahu tu, oh rotek mati. Kalau peringkat zon pun dia dah rasa takut, apatah lagi yakin. Jadi sekurang-kurangnya dia ada rasa zon, dia rasa macam aku rasa nanti, aku rasa, dia rasa-rasa je. Itu pun dah madai supaya wujudnya rasa takutnya kepada Allah Taala. Tapi yang terbaiknya ialah yakin. 100%. Okay. Baik, maksudnya andai kata mereka tidak mempercayai sama sekali peristiwa kebangkitan semula,
Apakah sangkaan pun tak ada pada mereka. Nampak? Itu saya kata tadi. Tak, kalau kata yakin, mereka ni tak yakin. Sebab dia orang tak nampak lagi hari kiamat. Cuma dengar daripada ayat Quran, baca hadis. Tak dapatlah 100% ni. Ya, apakah dengan sangkaan? Zon ni lebih kurang 75% lah. Nak hampir kepada yakin. Takkanlah tak ada sangkaan itu boleh menyebabkan mereka rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kenyataan ini sama seperti firman Allah dalam surah Al-Jasiyah ayat 32, inna zunnu illa zanna wa ma nahnu bimustayqinin. Kami hanya menyangka sahaja dan kami sekali-kali tidak meyakini. Ya, jadi hakikatnya tuan-tuan, sebenarnya kalau setakat zon, walaupun iman ni sebenarnya iman ini mesti 100%. Dia tak bolehlah 50-50. Aku beriman hari kiamat 50-50 tak boleh. Mesti 100%. Aku beriman kepada Allah mesti 100%. Cuma Allah nak bawa perumpamaan sahaja. Ya? Kalaupun kamu tak sampai yakin 100%, takkanlah dengan sangkaan atau zon kamu ni tak meletakkan kamu rasa takut kepada hari kiamat tu. Itu maksud dia. Itulah tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, peringatan daripada Allah kepada kita. Sekurang-kurangnya pada malam ini kita menyedari bahawa Allah Taala memberikan satu peringatan. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utun. Kehidupan kita ni sementara. Apa yang kita kecapi sementara. Segala-galanya Allah Ta'ala akan pertimbangkan di akhirat kelak. Jadi, tak ada makna kalau hidup kita dah sampai 50, 60, 70 tahun. Tidak ada apa-apa untuk akhirat kita. Hanya semua untuk dunia saja. Rugilah kita. Kerana yang sebenar kebahagiaan ialah kebahagiaan di akhirat kelak. Wallahualam tuan-tuan. Saya rasa cukup sekadar itu untuk kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah ada kesempatan kita akan sambung pada minggu hadapan. Kita masih lagi PKPB. Masalah. Wallahualam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih farah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asrina insana lafi khusr illa allazina amanu salihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.